istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran sebagai penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada setiap penerima atas sumbangan dan jasa bakti yang diberikan dalam pelbagai bidang yang mampu menjurus kepada peningkatan dan kemajuan negara. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faizah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Saibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Antara tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin yang di-Pertuan Negeri Sabah dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Hajah Nurlidah binti Tan Sri Datuk R.M. Jasni, Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Minister of Health of the Republic of Singapore dan isteri Puan Kwek Sin Ling, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Juliah Salak, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awan Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan dan isteri, Yang Berbahagia Datuk Hajah Dayang Morliah binti Datuk Awang Daud, dan Tuan Yang Terutama Jeneral Chalempon Sisawat, Chief of Defence Force, Royal Thai Armed Forces RTARF dan isteri Puan Butsakon Sisawat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, dunia sekarang sedang melalui pelbagai ketidaktentuan seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim dan kadar inflasi yang tinggi dan seumpamanya. Negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali dari turut terkesan dengan ketidaktentuan ini. Sebagai sebuah negara yang bergantung kepada barangan import, negara Brunei Darussalam juga berhadapan dengan kadar inflasi yang tinggi berbanding dengan kadar inflasi pada tahun sebelum penularan COVID-19. Namun alhamdulillah, melalui usaha bersama pelbagai agensi kerajaan, kita masih sahaja mampu untuk menguruskan kadar inflasi di negara ini pada kadar yang rendah berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Beta menyeru semua lapisan rakyat dan penduduk untuk memperkuat semangat dan determinasi kita
dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Marilah kita sama-sama menggalas usaha dan memberanikan diri untuk melangkah lebih yakin ke hadapan. Dengan pelaksanaan SPK, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan harapan agar semua pekerja untuk sama-sama membuat caruman. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan penduduk, Beta telah memperkenankan bagi pelaksanaan Skim Persaraan Kebangsaan SPK pada 15 hari bulan Julai 2023 untuk menggantikan Tabung Amanah Pekerja TAP dan Skim Persaraan Caruman Tambahan SCP. Beta sukacita menegaskan bahawa SPK ini bukan sahaja bertujuan untuk mengukuhkan kesejahteraan para ahli semasa persaraan nanti. Malah skim ini juga akan memberikan pendapatan persaraan yang lebih baik. Beta berharap semua pekerja, sama ada dalam sektor formal dan tidak formal, untuk sama-sama membuat caruman SPK. Sebagai bandingan, skim TAP hanya mampu untuk menyumbangkan manfaat kewangan dalam kadar dan tempoh yang terhad sahaja sehingga umur 55 tahun, di mana selepas itu sepanjang tempoh 5 tahun kemudian tidak akan menerima apa-apa lagi manfaat. Sementara manfaat SCP pula hanya baru akan diterima setelah mencapai umur 60 tahun untuk 20 tahun sahaja, berbanding skim SPK insya-Allah adalah menjanjikan jaminan lebih kukuh di mana para pesara akan menikmati pendapatan bulanan yang lebih baik dan malah akan menerimanya untuk sepanjang hayat. Dalam makna skim SPK tidak diragukan lagi adalah sama atau seakan-akan sama saja manfaatnya dengan skim berpension. Inilah kelebihan skim SPK. Bagi kelangsungan hidup dan aktiviti perekonomian, Baginda juga menzahirkan harapan agar pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih aktif mengkaji dan meningkatkan lagi tahap pencapaian masing-masing. Pihak kerajaan Beta juga akan memperkenalkan gaji minimum merentasi semua sektor industri bagi pekerja swasta secara berperingkat, selaras dengan amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa. Beta ingin melihat semua pihak yang berkenaan, terutama sekali sektor perniagaan, untuk menyokong inisiatif ini kerana ia merupakan satu kemajuan ke arah mengukuhkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. Bagi memastikan terjaminnya kesejahteraan rakyat dan penduduk, Beta ingin melihat pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih aktif mengkaji dan meningkatkan lagi tahap pencapaian masing-masing, selaras dengan penanda aras antarabangsa. Ini termasuk juga semua perkhidmatan kerajaan Beta dan yang disediakan oleh sektor swasta seperti sumber, bekalan elektrik dan sumber air. Ini semua
adalah asasi untuk kelangsungan hidup dan aktiviti perekonomian. Baginda bertitah menekankan mengenai pentingnya semua pihak bekerjasama mengendalikan tadbir urus yang kukuh. Bagi sektor-sektor perniagaan, perdagangan dan pelaburan pula, Kerajaan Beta telah menandatangani beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman dengan beberapa buah negara untuk memperluaskan lagi peluang di bawah sektor-sektor tersebut. Beta berharap pihak-pihak berkenaan akan dapat memberikan penerangan secara berterusan kepada sektor perniagaan maupun pihak-pihak yang berminat, khususnya para perniaga dan dewan-dewan perniagaan, agar mereka mengetahui platform yang ada di peringkat dua hala serta berbagai hala, seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP Agreement, dan ASEAN FTA. Semua pihak di sini perlu bekerjasama mengendalikan tadbir urus yang kukuh untuk pertumbuhan ekonomi dan perniagaan berdaya tahan. Titah Baginda turut menyentuh isu pengangguran. Kadar pengangguran pada masa ini berada pada tahap terendah sejak 10 tahun yang lalu. Kadar pengangguran pada penghujung tahun 2022 adalah sebanyak 5.2%, meningkat sedikit daripada 4.9% pada tahun 2021. Beta difahamkan bahawa pihak Manpower Planning Employment Council MPEC akan terus bekerjasama rapat dengan sektor perniagaan untuk mengenal pasti pekerjaan yang bersesuaian bagi tenaga kerja tempatan dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran. Negara Brunei Darussalam juga perlu bergerak lebih cepat dengan menggalakkan lebih banyak foreign direct investment yang berkualiti untuk membantu mempelbagaikan ekonomi dan dalam masa yang sama menyediakan peluang pekerjaan dan spin-off untuk perniagaan kecil dan sederhana tempatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah negara Brunei Darussalam akan terus mengurangkan pelepasan gas rumah hijau menjelang 2030. Mengenai perubahan iklim, Beta telah pun memperkenankan Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP yang menggariskan 10 strategi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan membuka jalan bagi negara Brunei Darussalam untuk berkarbon rendah dan climate resilient. Negara Brunei Darussalam telah mengurangkan pelepasan gas rumah hijau tahunan dan akan terus mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 20% menjelang 2030. Selaras dengan komitmennya di bawah perjanjian Paris dan telah berjanji untuk mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 26 penerima. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan darjah paduka keberanian Laila terbilang yang amat gemilang, darjah pertama DPKT yang membawa gelaran Datu Paduka Seri kepada Tuan Yang Terutama Jeneral Chalampon Sisawat, Chief of Defence Force Royal Thai Armed Forces. Darjah Paduka Seri Laila Jasa yang amat berjasa, darjah pertama PSLJ yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri Laila Jasa dikurniakan kepada Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka dikurniakan kepada Datuk Paduka Awang Lim Jock Hoi, bekas Setiausaha Agong ASEAN. Sementara itu, darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah kedua DPMB yang membawa gelaran Datin Paduka kepada Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datin Syazainah binti Pengiran Datu Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. 7 orang menerima darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB. Para penerimanya ialah Yang Amat Mulia Pangeran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris, Penolong Pesuruhjaya Polis. Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri. Said Azmal bin Said Ali, Timbalan Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Awang Haji Abdul Karim bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Khas Kanan di Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Morshidi bin Haji Metusin, Pemangku Penolong Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Awang Muhammad Khairul Faizal Rizal bin Haji Paijan, Ketua Penyiasat Khas Biro Mencegah Rasuah. Dan Dayang Hajah Rahimah binti Haji Hassan, Penolong Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Manakala 14 orang menerima darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah ketiga SMB, penerima-penerimanya ialah Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Awang Haji Sofian bin Muhammad Jani, Pemangku Pengarah Urusan Agensi Pelaburan Brunei. Kenal Awang Muhammad Wata bin Abdullah Awad, Timbalan Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Kapten Awang Sahibul Bahari bin Haji Zainal Abidin, Tentera Laut di Raja Brunei. Komander Awang Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut di Raja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kenal Udara Awang Nuruddin bin Saleh, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kenal Udara Awang Hishamuddin bin Abidin, Pemangku Timbalan Pemerintah Tentera Udara di Raja Brunei. Kenal Udara Awang Hismawadi bin Haji Muhammad Said, Ketua Pusat Doktrin Peperangan Bersama Kementerian Pertahanan. Kenal Pangeran Nur Rumaizi bin Pangeran Usman, Komandan Institut Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Lieutenant Kenal Awang Muhammad Rosri Erwan bin Haji Tasrib, Pemangku Ketua Staf Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap, Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap,
Korporat Undang-Undang Kementerian Pembangunan. Dayang Haja Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan. Dan Dayang Haja Rashidah binti Haji Sabtu, Timbalan Pengarah Urusan Regulatori dan Penyeliaan Brunei Darussalam Central Bank. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis telah tamat disempurnakan. Khatib menjunjung titah perkenan untuk menutup majlis. Thank you.